Bismillahirrahmanirrahim. Sambung malam dah. Akhir ni malam ni dah. Betul kalau mau panjang jumpa pula musim cuti ni. Kalau kita tak balik. Betul nak baca kitab nama tu. Syarat tengok. Kita buat Syarqawi apa? Lah no. Kita arak sekali usul ke apa? Tu kalau dia mau nak usul fiqh boleh. Usul fiqh. Usul fiqh arak ke? Syarqawi sama lek ke tak tu? Syarah bagi mata Ummu Barahin Sanusi. Bukan sini. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mengisyaratkan oleh Nazim rahimahullahu ta'ala. Mengisyarat tu bagi khilaf masail masalah yang tiga. Yang tiga ni yang ketiga lah. Yang tiga yakni yang ketiga. Yang kemudian itu jaga hak yang ketiga yang kemudian itu kena di atas masalah yang ke-9. Jaga dah. Ini masalah yang ke-9 ni. Dia 5 masalah dulu. Hak tak ada ikhtilaf di antara ulama-ulama mutaakhirin, dia menyata semua dah. Kemudian 3 hak yang ikhtilaf ulama menyata belaka dah di dalam 2 bait manna ma fi tasyahudin aw ikhtalat tu. 2 masalah tu bait situ. Batu kazal lazi yukammilu tasyahuda tu bait 1 masalah. 2 campur 1 3 masalah cukup. Kemudian bait hak bawah ni wal khulfu fi awakhiril masaili ni iaitu masalah yang 9. Yang ke-9. Hak yang ikhtilaf ulama juga tu. Bagi khilaf ni menyalahi ulama lah. Tak ittifaq ulama, tak sepulak sora masalah yang 3 yakni yang ketiga. Yang kemudian itu mengisyarat takluk pada mengisyarat dengan kata Nazim wal khulfu fi awakhiril masaili muhaqqaqum fala takum bighafili. Dan menyebut syarahnya, dan sungguhnya telah engkau ketahui barang yang padanya pada barang tu, hak yang telah lepas tu engkau tahu dah, maka jangan engkau lupalah dalam masalah-masalah hak lapar dulu, hak yang sebut dulu tu. Dan dihubungkan aturan 2 masalah yang pertama, 2 masalah yang pertama daripada masalah yang 3 itu dihubung masalah yang ketiga. Masalah yang 3 yakni akan masalah yang ketiga. Masalah yang ketiga ni jaga ni. Masalah yang 3 yakni masalah hak 9, hak yang ke-9. Faham lah ibarat dia tu. Tengok. Dan dihubungkan aturan 2 masalah yang pertama daripada masail yang 3 itu hak yang ikhtilaf ulama, hak dia menyata dalam 2 bait tu. Dihubung dah diilhaq ataupun diserupakan pada pihak ikhtilaf ulama. Itu dihubungkan yakni diserupakan masalah hak yang ketiga ataupun masalah hak yang 9 ni dengan masalah hak yang 3 di atas tadi. Hak kita secara semalam. Tengok. Dihubungkan aturan 2 masalah yang pertama daripada masalah yang 3 itu. Masalah yang 3 dia nyata lepas dah hak ikhtilaf ulama tu, dihubung akan masalah yang ketiga. Akan tu kita takdir tu. Akan masalah yang ketiga. Masalah yang 3 ni jaga dah. Yang ialah masalah yang ke-9, hak yang ikhtilaf ulama tu. Yang berlaku padanya pada masalah yang 3 ni ataupun pada masalah yang ke-9 ni, itu khilaf. Ada khilaf juga. Dia royak dah dulu kata khilaf. Iaitu masalah yang ketiga, jaga dah. Domain. Iaitu masalah yang ketiga. Yang ialah masalah yang ke-9 tu. Orang lupa keadaannya ia orang tu. Iaitu orang semaya lah, muafiq. Muafiq di sini duk cara bab muafiq lagi. Dia tu muafiq, orang di situ yakni makmum yang muafiq.
lupa keadaan makmum yang muafiq keadaan orang itulah. Ia orang tu mengikut imam. Dia terlupa kata dia tu duk mengikut imam. Padahal ia orang tu ataupun makmum yang muafiq tak ni di dalam sujud upamanya. Di dalam sujud tu upamanya masalahnya katalah hak dalam lain lagi. Manakala dia terlupa, maka kemudian teringat ia orang sani akan diri orang tu makmum. Dia terlupa kata dia mengikut imam. Terlupa kata dia tu makmum. Selepas tu dia ingat kata, "Hai, kawan ni makmum ni." Tak pernah semaya jemaah dia ni. Kalau ada berlaku ni kata benar ni. Maka tiada ia berdiri daripada sujud. Dia tak ada berdiri daripada sujud pada imam tu bangun dah. Dia tubik tasawur masalah lagu mana? Tasawur masalahnya dengan bahawa dia baca di dalam sujud tu panjang. Duk pahal kata dia tak ada mengikut imam. Duk pahal kata dia semaya seorang diri. Sebab tu dia baca panjang dalam sujud. Kemudian dia teringat kata, dia tu makmum. Mana kalau dia makmum, maka tiada berdiri ia daripada sujud. Dia tak berdiri. Kau hidup baca tu tak berdiri lagi lah. Malaikat masa dia berdiri, adalah imamnya telah rokok. Sudah. Mana kalau dia berdiri daripada sujud, berdiri kepada kiasan itu imam rokok. Atau hampir hendak rokok. Ataupun imam san itu hampir hendak rokok dah. Betul? Tengok masalah ya. Jawab. Maka berkata Allamah Syekh Ramli. Allamah Syekh Ramli ni dia katakan Iyo orang tak ni. Orang yang terlupa keadaan dia saat ni tu mengikut imam, kemudian dia pergi ingat tu. Seperti orang muafiq juga. Seperti orang muafiq juga, yakni juga. Hukum dianya seperti orang muafiq juga. Hukumnya. Tu dia jawab. Hukumnya seperti orang muafiq. Mana kalau seperti orang muafiq, diuzurkan ketinggalan 3 rukun yang panjang-panjang. Tu natijah dia diuzurkan ketinggalan 3 rukun yang panjang-panjang. Tu hukum orang muafiq. Dan kata Allamah Syekh Ibnu Hajar, ia orang tadi adalah seperti orang masbuk. Dia tu seperti orang masbuk. Mana kalau seperti orang masbuk, dia bangun, tengok imam duduk dalam rokok, turun rokok selalu. Turun rokok selalu. Ataupun dia bangun, HP imam nak rokok, imam tak rokok lagi, dia baca Fatihah banyak mana, imam rokok, turun rokok. Tak sah sepenuh Fatihah dia. Mana kalau dia tu masbuk, jaga. Adalah seperti orang masbuk. Gerti tak hukum masbuk ni? Jawabnya dia tu mengikut imam selalu dah. Tu, mana kalau dia masbuk. Inilah sekaliannya. Inilah 9 masa Allah ambil di awal. Ambil di awal baik hingga sampai sini ni. Sekalian masa Allah 9 masa Allah ni hukum orang muafiq. Semua hak kita cara dah 9 masa Allah tu hukum orang yakni makmum muafiq. Habis itu muafiq habis. Maka sekarang hendak masuk yakni hendak mulai pula pada bicara hukum orang masbuk pula. Sekarang ni nak masuk nak menyata pula tentang hukum-hukum orang masbuk. Kalau gitu dia bagi takrif dulu gapo dia orang masbuk. Maka adalah orang masbuk itu lawan orang muafiq. Lawan bagi orang muafiq. Orang muafiq orang yang dia baca Al-Fatihah dia tu qada baca Fatihah sana tu di dalam qiyam imam. Orang muafiq lawan tu. Lagu mana? Iaitu orang masbuk. Lawan orang muafiq pun boleh. Ataupun kembali pada orang masbuk. Lawan. Iaitu lawan orang muafiq tu. Iaitu orang masbuk. Orang masbuk. Iaitu orang masbuk. Orang yang tiada dapat serta imam. Orang yang tak dapat serta imam di dalam qiyam imamnya. Imam bagi orang saat itu tak dapat. Masa yang dapat padanya pada qiyam tu membaca Fatihah. Koda nak baca Fatihah tu dia tak dapat. Dengan bahawa dia gitu imam HP nak rokok dah. Tu orang panggil orang masbuk. Orang masbuk. Jaga dah. Hukum dia ada tu. Baca Fatihah mana sifat? Sifat pada membaca Fatihah yang pertengahan lah.
Supaya masalah orang muafiq dulu. Baca Fatihah tu hak yang pertengahan. Tiada nisbah baca dirinya. Jangan kita dibangsa kepada baca diri, jangan kita dibangsa pada baca diri kita. Kadang-kadang kita ni baca cepat, kadang-kadang baca lambat. Ha tu. Hak naknya baca hak yang pertengahan. Dan tiada nisbah pula bacaan imamnya. Imam pun tak boleh nisbah juga. Dengan sebab imam tu kadang-kadang baca lambat. Ha tengok. Betul? Takmin dia sama ada pada rakaat yang pertama, supaya masalah muafiq sama ada pada pada rakaat yang pertama, sama ada pada rakaat yang pertama imam, yang rakaat yang pertama imam, yakni rakaat imam yang pertama lah. Dia pusing sikit. Rakaat yang pertama imam. Rakaat imam yang pertama. Atau lain daripada rakaat yang pertama. Tak kira kita gede dalam rakaat yang kedua, tapi dia dengan imam tu qada tak teluh kita nak baca Fatihah. Jelah orang panggil orang ni orang masbuk. Kerana dapat tasawurkan, kerana dapat merupakan, menggambarkan orang masbuk itu pada tiap-tiap daripada 4 rakaat. 4 rakaat tu kita boleh tasawur habis tu. Rupa, boleh berupa habis, boleh buat gambar habis. Tertengok orang masbuk. Kalau dia pergi rakaat yang kedua, gede rakaat yang kedua, dia gede dalam qiyam imam, tapi imam tu hape-hape nak rakaat dah. Orang panggil masbuk juga lagu tu. Di makia juga dalam rakaat yang ketiga dan juga di dalam rakaat yang keempat. Seperti sebab sesak. Sesak ni orang panggil ketak tepat dah. Ketak tepat tak teluh. Mana kalau tak teluh tepat masjid tak teluh tepat sana itu duk cari tepat lambat. Duk cari tepat kes pengen kita semaya Jumaat tu. Kadang-kadang pergi sini tai hema, pergi sini tai hema, cari payah tepat tu imam dah sudah dah gaduh. Allahu akbar. Tak ada apa, tu imam turun rakaat. Kita pun bismillahirrahmanirrahim, tu imam turun rakaat. Tak ada apa. Atau sebab lambat gerak diamnya, gerak geri dia tu jadi lambat. Nak berjalan pergi di masjid tu ya orang pasal jalan lambat. Dia juga tu. Orang panggil masuk masbuk juga. Habis itu. Itu masuk dalam hukum masbuk dah. Maka setengah daripada masbuk juga. Nya tu kembali kepada masbuk. Maka setengah daripada masbuk juga orang yang muafiq. Jaga dah masalah. Orang ni orang muafiq. Dia qada baca Fatihah dengan imam di dalam qiyam tu. Dia muafiq. Tapi masuk dalam hukum masbuk. Tu jaga. Muafiq masuk dalam hukum masbuk. Orang yang muafiq mana? Yang telah terdahulu. Hak dia dulu cara dah. Apabila lalu ia orang muafiq sebab mengerjakan atas aturan sembahyangnya, dia duk gaduh dengan aturan semaya diri dia. Betul jadi lambat. Masalah yang 9 saat ni. Tengok ingat tak masalah yang 9 ni. Duk gaduh dengan aturan semaya diri dia. Maka tiada bangun ia muafiq saat itu kepada qiyamnya. Dia tak bangun kepada qiyam, malaikat adalah imamnya itu telah rakaat. Dengan bahawa dia lambat baca dia juga tu. Atau hampir ia imam kepada rakaat. Mana kalau dia bangun saat ni kepada qiyam, imam tu hampir nak rakaat dah. Kalau gitu, maka diberi hukum orang masbuk juga. Jua tu yang ni juga. Orang semacam tu, muafiq semacam tu. Satu. Dan setengah daripada muafiq juga. Dan setengah daripada muafiq pula diberi hukum masbuk pula. Yakni juga diberi hukum masbuk juga. Dia tu orang muafiq. Lagu mana? Barang yang jatuh. Ni banyak sekali ni. Jaga ni ingat masalah ni. Barang yang jatuh daripada kebanyakan daripada a'immah. A'immah dijamak daripada imam dah. A'immah segala imam. Imam jadi imam ke masjid tu lah. Bahawasanya mereka itu a'immah. Segala imam bersegera mereka itu a'immah. Segala imam membaca akan Fatihah, akan qiraahnya. Dia baca cepat. Tengok setengah imam tu dia baca cepat. Maka tiada dapat makmum kemudian daripada berdiri qiyamnya makmum saat itu
Daripada sujud. Maka tiada dapat makmum, tiada dapat kemudian daripada berdiri kiam nyo makmum kie tak ada situ daripada sujud. Mana kalau makmum tu bangun kie, bangun daripada sujud kepada kie tu tiada dapat membaca Fatihah dengan sempurna. Dengan sempurna kan dia akan Fatihah. Mana kalau makmum saat itu dia bangun daripada sujud yang kedua tu bangun saat itu tu imam cepat baca dia Fatihah cepat, surah cepat, pendek-pendek cepat. Maka sudah rokok imamnya. Mana kalau dia bangun daripada sujud yang kedua tu imam tu rokok dah. Tergambar oleh masalah tu. Ataupun hafal kepada rokok, dia juga masalah. Hafal kepada rokok dah imam. Maka wajib atas makmum itu ia makmum rokok serta imam. Ketik tak payah ada masalah. Tak ada ayah ni. Payah tak boleh? Tak ada ayah ni. Kerana gapo wajib? Ilak pada wajib. Wajib atas makmum itu ia rokok serta imam selalu. Kerana ia seperti orang masbuk. Dia tu muafiq, tapi nak royak kata imam tu cepat. Mana kalau imam cepat, hukum dia berubah dah. Hak muafiq tadi, hak orang lambat sikit sana tu jadi semacam sebelah balik makmum tu. Jadi semacam masbuk dah. Tengok jaga ni ingat. Maka didapatnya makmum ia makmum tu rakaatnya. Nyo banyak, ia lagi lemuk. Maka didapatnya makmum ia makmum tu rakaat makmum tu dapat. Dan jika jatuh seperti yang dimaki itu, mana dia bangun daripada sujud kepada kia itu imam rokok ataupun hafal kepada rokok, pada tiap-tiap rakaatnya sekalipun dapat rakaat, tiap-tiap rakaat dapat juga. Tu dengan mana gitu, dapat juga rakaat dia. Beda juga dah. Beda Fatihah kita tu imam cepat. Tu imam tanggung. Hak Fatihah kita tak suk tadi, ataupun hak kita tak ada baca langsung tu imam lah tanggung. Dan jikalau ketinggalan makmum itu, yakni makmum masbuk. Dan jikalau ketinggalan makmum itu yakni makmum yang masbuk tu, sebab hendak metamamkan Fatihahnya. Ni jaga ni masalah ni. Jaga ni kita kena cek mana kalau kita pergi Allahu Akbar tu, kita ni masuk oleh muafiq ke masbuk. Kalau dia takbiratul ihram dengan imam tak apalah. Hak tak ada takbiratul ihram tu, masbuk ke muafiq. Kena cek diri kita. Kalau kita agak kata dia kalau dah baca Fatihah, masuk oleh muafiq. Kalau agak kata tak dia baca Fatihah dalam qiyam imam, masuk dalam masbuk. Kalau masuk oleh masbuk beri hukum ni. Kalau masuk oleh muafiq beri hukum dulu tu. Tengok. Dan jikalau ketinggalan makmum itu, yakni makmum masbuk, ketinggalan tu sebab ilak pada kata ketinggalan dah. Sebab tu ilak pada kata ketinggalan. Dia dalam Melayu dah kerana sebab pasal dia banyak. Pasal tu, sebab tu, kerana tu, dia banyak. Sebab hendak tamamkan Fatihahnya, dia ketinggalan daripada imam tu sebab dia nak menyempurnakan Fatihahnya. Hingga rokok imamnya, imam tu rokok. Tengok dia duk gaduh dengan Fatihah. Dan bangkit imamnya, imam bagi masbuk daripada rokoknya rokok imam. Satu. Atau ia masbuk. Rokok serta imamnya, imam bagi masbuk, dia rokok juga. Tetapi belum lagi ia masbuk dapat tamakninah. Sebelum dia dapat tamakninah, dahulu daripada bangkit imam daripada rokok di dalam sekurang-kurang rokok, yakni sekurang-kurang rokok dia tu. Tak dia dapat tamakninah. Astagfirullah. Tengok sama dah. Tak lupa Mung. Mung, tamak ninah ni dia kira betul mana Mung? Jalan rokok Mung. Dia kira betul mana? Beradu sebut tak? Wiwi yakin Mung kira betul mana? Widya tamak ninah dengan imam. Sekadar mana Mung?
tak akak kepala naik lagi. Betul dia qada beradusta. Qada mana? Qada subhanallah. Jaga dah. Jaga tu tamak ninah qada tu ya. Barangkalinya kita ada royak dah dulu salah apa? Kita royak dulu. Ada barang kita barangkali tingak-tingak ni dengan cepat-cepat ni. Kita royak lagu mana dulu? Dan kita tengok dojok dengar tinggi dah. Nu sebelah balik belakang nu kalau ada CD. Sebelah balik awal-awal nu kita royak kata tamak ninah de subhanallah 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 betul wide. De qada subhanallah apa lepas pada subhanallah subhanarabbiyal azim 3 kali betul de qada subhanallah. Itu salah tu. Dia naknya qada kita de dengan imam turun rokok saat ni tu sebelum daripada imam akak kepala dia naik de qada subhanallah. Tu orang panggil de tamak ninah dah tu. Dapat rakaat kita. Faham tak ju? Kalau kita kira tasbih tu sunat ya. Tasbih tu tak kira tu, sunat ya. De qada subhanallah, qada subhanallah. Betul? Manakala kita de qada subhanallah sebentar dengan imam sekurang-kurang rakaat ni ya begini. Sekurang-kurang rakaat. Betul tak imam akak kepala naik. Tak apa tu, dapat dah. Dapat rakaat. Jaga jangan wide tu imam akak kepala naik ya. Kalau tak imam akak kepala naik, tak dapat dah lah rakaat tu. Jaga. Mana saat ni bagi yang apa sebab ada hundur sikit dah. Dan jikalau ketinggalan makmum itu sebab banyak dah sudah. Belum lagi ia masbuk dapat tamak ninah dahulu daripada baki imam daripada rokok dalam sekurang-kurang rokok. Mana kalau dia saat itu tak masalah. Dan jikalau ketinggalan makmum itu sebab hendak mentamamkan Fatihahnya hingga rokok imamnya dan baki imamnya daripada rokok satu atau ia masbuk rokok serta imamnya dia rokok juga tetapi belum lagi ia masbuk dapat tamak ninah. Dahulu daripada baki imam tapi tak ada tamak ninah daripada rokok tu sebelum daripada dahulu daripada baki imam baki daripada rokok dalam sekurang-kurang rokok tu dia tak ada dapat tamak ninah. Maka luputlah jawab dua masalah saat ni. Maka luputlah rakaatnya rakaat masbuk luput. Ada gaduh dengan baca Fatihah dia tak boleh gaduh dah sini. Kena tinggal dah. Maka hendaklah ia masbuk mengikut imamnya imam bagi masbuk barang yang ada imam padanya. Imam duduk rukun mana kita turut selalu turut rukun tu selalu tak sawar. Dengan sahabatnya orang panggil kita tu luput dah rakaat kita tu. Kemudian hendaklah ia masbuk datang akan serakaat lagi kemudian daripada salat imam bagi masbuk. Ingat tu selepas daripada salat kena datang satu rakaat lagi. Dia tak ada payah dah syarat wi kemudahan dah bagi orang masbuk duk kacau apa baca Fatihah nampak imam turun selalu dah. Sebab ni hukum ni seperti barang yang disebut akan barang tu oleh Allamah Shibra Malisi. Ada setengah orang baca Malisi. Bermula yang sunat bagi orang yang masbuk. Hak ni habis dah. Bermula yang sunat bagi orang yang masbuk bahawa jangan ia orang yang masbuk. Jangan apa? Jangan membimbangkan dengan membaca zikir yang sunat. Gapo zikir yang sunat selepas daripada takbiratul ihram? Doa iftitah, batu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dua tu ya. Tetapi hendaklah yakni sunatlah ia orang yang masbuk kemudian daripada takbirnya masbuk saat ni. Selepas daripada takbir ia orang masbuk membaca Fatihah juga. Hak ni ya suruh. Selepas daripada takbir selalu dah baca Fatihah. Malekan boleh juga nak baca hak sunat. Tu istisna. Malekan bahawa sengko ia orang masbuk dapat membaca Fatihah serta dibaca zikir yang sunat itu. Dia suka kata kalau ku baca doa iftitah pendek-pendek, sekadar subhan gapo hak pendek? Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Atau hak lain-lain kena lagi doa zikir, doa iftitah tu.
Batu auzubillahi minasyaitonirrajim. Dia agak kata de. Tak apa, baca. Maka hendaklah yakni sunatlah didatangkan zikir yang sunat. Datang kemudian daripada zikir tu dibaca Fatihah. Baca Fatihah. Kalau ia suka kata de. Dan apabila rokok imam dan sebelum lagi ia masbuk membaca Fatihah lah. Imam rokok. Masalah lain ni. Imam rokok dia tu sebelum lagi baca Fatihah. Sebelum lagi ia orang masbuk membaca orang masbuk itu. Allah banyak. Membaca sebelum lagi ia orang masbuk kat situ. Membaca orang masbuk itu. Tak apalah banyak-banyak peling weng. Sebelum lagi ia orang masbuk membaca, yakni membaca Fatihah lah orang masbuk itu. Tahu ya hari dah Fatihah di belakang. Sebelum lagi ia orang masbuk membaca orang masbuk itu akan Fatihah. Tu imam rokok dia belum lagi baca Fatihah, maka tiada, maka jika tambah jika so. Baik tak ngaji kita jatuh banyak ni. Kalau tak ngaji tak kerti dah. Maka jika ia, orang panggil masalah ni ada tafsir, tu maka tafsir apa tu? Apa tafsir? Maka jika ia masbuk membimbangkan membaca sunat. Ni. Makna boh jika masuk sebelum daripada tiada. Maka jika tiada ia masbuk, jure magaya. Maka jika tiada ia masbuk membimbangkan membaca sunat seperti dibacanya Fatihah selalu dah tu misal. Misal bagi dia tak ada membimbang dengan baca sunat. Selepas pada takbir tu dia baca Fatihah selalu. Ada? Seperti ni contoh bagi tiada membimbangkan membaca sunat. Tak ada bimbang baca sunat dak, tak ada bergaduh, tak ada masyhur dengan baca hak sunat dak. Seperti dibacanya Fatihah kemudian daripada takbir upamanya. Betul? Maka hendaklah ia masbuk tinggalkan baca nya. Tinggal. Ia tak ada baca lagi pun. Turun selalu, turun kepada rokok selalu lah. Dan wajib ia masbuk mengikut imamnya. Imam masbuk wajib dia kena mengikut imam. Tak usah baca. Mengikut imamnya rokok. Betul? Hal keadaannya wajib mengikut imamnya rokok. Waklikong situ lebih, kita lebih. Jagalah. Hal keadaannya wajib mengikut imam rokok. Sekat tu ya. Hal keadaannya wajib mengikut imamnya rokok. Hak tu likong. Kita lebih tu. Maka hendaklah ia masbuk tinggalkan bacaan-nya dan wajib ia masbuk mengikut imamnya. Imam masbuk rokok. Mengikut imam rokok dia turut rokok. Maka ditanggung Fatihahnya, Fatihah masbuk semua. Hak ni Fatihah sekalian atau setengah Fatihah ditanggung oleh imamnya, imam masbuk. Imam tu tanggung semua, dia tak ada baca, tu imam tanggung juga. Kalau setengah, tu imam tanggung juga. Dan jika adalah makmum yang masbuk lambat baca nya. Dia ni orang jenis baca lambat. Maka tiada wajib membaca akan barang yang lainnya lain daripada Fatihah daripada yang didapat. Lainnya lain daripada Fatihah, hak daripada yang didapatnya masbuk. Dia dapat sekadar mana, baca sekadar tu ya. Perak. Hak dia tak dapat lagi, hak dia tak baca lagi tu tinggal. Maka tiada wajib membaca akan barang yang lainnya lain daripada Fatihah daripada yang didapatnya di sini yakni pada masa Allah masbuk. Di sini yakni pada masa Allah orang masbuk. Kalau dia des setengah, baca setengah, tak usah sambung. Cepat lambat pun sama ni. Cepat lambat pun sama. Bersalah pada barang yang telah terdulu daripada orang yang muafiq di sana. Orang dulu tak boleh turut selalu tu imam rokok, tak boleh rokok lagi. Hanya harus bagi dianya ketinggalan dengan imam 3 rukuk yang panjang-panjang. Tu ya. Tapi tak boleh rokok selalu. Tapi orang masbuk boleh rokok selalu dah. Bersalah pada barang yang pada hukum lah, barang ni kena di atas hukum yang telah terdulu daripada orang yang muafiq di sana. Namun dia baca desan tu di sana yakni pada perkara orang muafiq dulu noh, lepas dah noh. Di sana yakni pada perkara orang muafiq dulu.
Kerana gapo hang tiada wajib membaca akan barang molekeh baca qadar dia dapat tu ya. Tu ilak pada kata tiada wajib membaca akan barang yang lainnya daripada yang didapatnya. Ilak situ. Ilak pada tiada wajib. Kerana gapo tiada wajib? Kerana barang yang ada di sini yakni pada masalah orang masbuk. Jaga moleklah. Kerana barang yang ada di sini yakni pada masalah orang masbuk dimudahkan dia, orang panggil dimaafkan dia dan dibenarkan akan dia oleh syarak. Syarak mudah dah kita. Syarak tu wi fursah dah kita. Orang panggil wi rukhsah dah. Tak usah dak baca. Maka patutlah dipeliharakan halnya. Tengok. Maka patutlah dipeliharakan halnya, kelakuannya. Yakni tiada dengan bahawa kita tu tiada bergaduh hak sunat-sunat. Baca hak wajib tu sudah, hak sunat tak kena baca dah. Syarak wi peluang dah kita tu. Tu. Tanda mula dah, maka patutlah dipeliharakan halnya, yakni tiada wajib, yakni tulis lagu ni, saya gianya tiada bergaduh kita dengan hak sunat-sunat tu tak usah bergaduh lah. Tak usah bergaduh lah. Tiada yang lainnya lain daripada Fatihah. Tu ya akidah tu. Tiada yang lainnya lain daripada Fatihah, tak usah baca hak sunat-sunat yang lain daripada Fatihah tu. Bersalah pada orang yang muafiq. Hak nung tak apa. Orang muafiq Intaha telah selesailah. Intaha telah selesai barang yang disebut akan barang masalah ini, yakni masalah masbuk lah. Masalah ini masalah masbuk pada tuhfah, bukan Fatihah, pada tuhfah, pada kitab tuhfah bagi Ibn Hajar. Habis itu. Dan memadalah didapat baca ini. Tengok. Dan memadalah didapat baca ini. Baca mana? Jaga dah. Baca yang dia dapat tu. Baca ini yakni baca yang ia dapat. Dia dapat qadar mana? Qadar tu dia baca. Batu mada. Mada tu akan dia akan masbuk. Faham masalah? Mada akan dia akan masbuk. Dia baca de alhamdulillahirabbil alamin ya. Tak apa dah mada dah. Dia tak ada sambung dah. Betul? Dan tambah dan sepah pada akan dia tu. Dan gugur daripada Fatihah itu. Hak Fatihah lagi dia tak baca lagi tu gugur bih. Gugur di atas dia. Tak kena baca lah. Maka ia masbuk hukumkan seperti orang yang mendapat kemudian daripada takbir imeh. Ia imeh di dalam rokok. Wajib ia masbuk rokok didapat nyonya masbuk yakni akan rakaat. Didapat nyonya masbuk yakni akan rakaat. Dia gila tak imam dalam rokok. Betul dia takbir Allahu Akbar, turun rokok selalu. Turun rokok selalu. Lepas tu jawab dia kata wajib ia masbuk tu rokok. Kena rokok mengikut imam. Betul? Hukum dia didapat nyonya rakaatnya masbuk akan rakaat. Dia dapat rakaat juga. Tapi syaratnya kena dia tak maknina serta dengan email lah. Maka orang yang masbuk itu wajib ia orang masbuk mengikut emailnya, email bagi masbuk pada rokoknya, rokok bagi email tu. Email rokok dia wajib kena turut rokok. Betul? Takmin dah. Sama ada dapat membaca sesuatu daripada Fatihah, sama saja dia tu dia baca sikit daripada Fatihah, atau tiada didapat nyo masbuk tu sesuatu yakni daripada Fatihah, yakni daripada Fatihah. Dia tak ada langsung baca Fatihah, wajib juga dia kena turut imam. Dapatlah rakaatnya tu hukum dia. Sama ada kita dia baca, tak dia baca, syarat dia tamakninah dengan imam dalam rakaat, dapatlah rakaatnya. Habis. Maka jika adalah masbuk tiada dapat membaca Fatihah, masbuk tu dia tak ada baca Fatihah, atau dapat setengah Fatihah jua, setengah ya dia baca, maka ditanggung Fatihah itu, Fatihah hak dia tak ada baca, ataupun hak tinggal lagi, hak dia tak sepenuh lagi tu, ditanggung oleh imamnya, imam masbuk lah, imam dia tanggung. Tapi syarat tu imam nak tanggung pun dengan syaratnya jika adalah imamnya imam masbuk tu mutatahhir. Kalau imam tu mutatahhir, tak berhadah, suci daripada hadah, ni tu imam ketuk dekat kaca semaya, tak tanggung dah. Tak tanggung dah. Nampak tak mu?
Tok Imam ketuk seh dalam semaya. Makmum tak tahu. Betul Tok Imam nak tubik pun, Tok Imam jahil. Tak tubik balik kita ikut sah tak mu? Sah tak tahu. Orang panggil najis batin tu nak buat gano. Kalau najis zahir duduk di kain imam, nampak tahi lembu duduk di kain imam, apa tak tahi anak dia duduk di kain Tok Imam tu. Oh, tu kena niat mufarakah selalu dah. Hak sadi orang panggil masuk ada najis batin tak apa. Ha, dengan sebab Tok Imam tak royak berdosa tanggung baik Tok Imam. Sabik Tok Imam ketuk pung, tubik selalu dah. Sambung aja pung tak pung tubik. Tubik batu orang hak nak duduk di belakang Tok Imam tu jaga dah. Kena orang hak bijak-bijak. Faham mung? Hak nak duduk belakang imam tu. Kena orang hak bijak. Imam-imamnya takut Tok Imam batal. Ah sudah. Nak buat kono. Nak buat kono. Kalau mundur di belakang imam. Nak buat kono. Pandai tak naik. Nak naik di kaki Tok Imam. Betul kalau mundur dalam tahiyat meh, Tok Imam. Nak ngakak lagu mana. Hemu nanti nung tak ada duk ngakak lama duk ngakak. Lama duk ngakak teko tahiyat tu naik kat Tok Imam. So beru naik tak jadi mung. Kena nanti kia nu. Napa dak? Ah jaga dah. Betul tak ada kena niat gapo lah. Dia niat ning hak masalah ni kita duk ngaji dah dulu ke. Hak masalah semaya jemaah ni ya tak syarat buh imam, tak syarat buh makmum. Tapi hak tu nak dapat fala jamaah. Ada pun semaya jemaah lain hak tu dengan sahabat dia syarat jemaah. Kena buh makmum, kalau makmum kena buh imam, kalau imam. Jaga tu. Kau tu demo tak pandai nak niat, pandai niat kedak ni. Ngikut nak kita ngaji dah dulu tu. Sampai kena ingat masalah. Naik gi ganti. Kalau baca regah. Kalau dapat satu rakaat. Jaga mung tu sampai orang kena orang bijak benar duduk di belakang imam tu. Lama dia jadi salah abah. Dia nak naik. Okey, naik dua. Naik dua hundur tu sorang. Nombor tu baca Fatihah dua ke imam. Ai? Tu imam kira bangun. Oh, tak ada gapor. Tak ada gapor. Ha, wis salat masing-masing. Ada setengah kata ni niat mufarakah tu baik situ. Tak imam batal, niat mufarakah dah. Tak kalau duduk dalam tasyuk ke nak bangun tak lera situ. Biar kena di imam tu. Oh, habis rasuk dah, yasuk dah. Kata setengahnya niat mufarakah daripada imam, kecerai daripada imam. Bolehlah fadilah jemaah dia tu. Jaga sirah. Dan bukan pada rakaat yang lebih hak dia boleh tanggung. Bukan rakaat yang lebih. Kalau rakaat yang lebih dia tak tanggung juga. Seperti rakaat yang kelimanya. Ini kita tasawur masalah dengan bahawa dia tu syak. Semaya 4 ke 5. Dia kena ambil hak kurang. Mana kalau ambil hak kurang, padahal dia semaya 4 dah. Jadi 5 lah. Hak tu dia tak tanggung Fatihah tu. Jaga tak tanggung. Syaratnya imam tu mutatahhir dan rakaat tu bukan rakaat yang lebih. Dan syarat lagi ia masbuk dapat rokok itu tamakninah. Dapat rokok tu tamakninah ni syarat dia dah. Nak dapat rakaat tu. Dan syarat lagi ia masbuk. Syarat ni syarat pada dapat rakaat. Jaga tu. Nama tak tahu syarat nama. Syarat pada dapat rakaat bagi makmum yang masbuk tu. Nak dia dapat rakaat tu, ia masbuk dapat rokok itu tamakninah yakni serta imam. Tamakninah yakni serta imam. Sebelum lagi ia bakit imamnya. Pada situ bakit imam tu. Tak ada kena dojok dah ia tu. Sebelum lagi ia bakit imamnya sekurang-kurang rokok. Mana akak kepala lah. Sebelum ada imam akak kepala naik tu, dia tu maknanya dalam rokok imam. Dapat rakaat dia. Maka jika turkama dia ia masbuk. Sebab membaca Fatihah. Duk gaduh duk baca Fatihah. Dia tu masbuk dah. Ni mana orang tak tahu. Hingga bakit imamnya bagi masbuk, bakit kepalanya. Bakit kepala naik pun sikit je daripada rokok. Dah bakit kepalanya daripada rokok. Betul? Maka lupuklah rakaatnya. Lupuk. Jangan widai imam akak kepala naik. Dan jika masyghul, jika berpekeh, jika sibuk, jika bergaduh, ia masbuk dengan membaca zikir yang sunat. Oh habis dah. Nak start mula pula. Dan jika masyghul ia masbuk dengan membaca zikir yang sunat. Itu tak ada mari ke? Duduk sini ke? Di Kairah. Dan jika masyghul ia masbuk. Masyghul
dengan membaca zikir yang sunat. Duk gaduh duk baca zikir doa iftitah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wajib dibaca Fatihah qada huruf membaca zikir yang sunat. Qada huruf membaca zikir yang sunat. Yang membimbang, yang bergaduh akan zikir yang sunat tu. Perak. Dia baca panjang mana doa iftitah. Dia baca panjang mana, dia kena baca Fatihah qada panjang tu. Qada panjang tu. Sampai tu bahaya. Tapi masalah ni ada ikhtilaf ulama lebih kurang tengok belakang. Ni masalah lagi kitab saja ni bagi ni. Masalah lagi kitab saja lah. Ingat kita ngaji pondok dulu ni temu bih ni masalah aku ni. Masalah hak selit-selit kan kitab dalam kitab-kitab rojok ke no. Atau qada dia makmum. Jika ia makmum dia. Kalau dia duk takbir Allahu akbar tak ada baca selalu. Dia masbuk duk dia. Betul wajib dia kena baca Fatihah qada dia. Pandai duk ajar dia sikit. Dan hendaklah ia makmum yang masbuk saat ni ijtihad pada yang dimakia itu qada tu lah. Qada dia yang dimakia itu yakni yang dimakia itu qada dia baca tu banyak mana ijtihad dengan sekira-kira ghalib zannya, dengan sekira-kira ghalib skor. Dia skor kata banyak mana. Dua ayat. Baca Fatihah 2 ayat. Kalau dia skor kata 3 ayat. Baca Fatihah 3 ayat. Hak sunat dia baca tadi. Dengan sekira-kira ghalib zannya, sama ada pada surah ini membaca daripada Fatihahnya sesuatu, sama ada dia tu baca Fatihah dah atau tiada. Kena baca semata. Pada surah ini jaga dah surah ini surah makmum yang berpekeh, yang bergaduh, yang membimbing dengan baca sunat ni. Tu surah ini. Surah kita bercakap ni sama ada pada surah ini, yakni surah makmum duk bergaduh dengan baca zikir-zikir yang sunat tu. Membaca daripada Fatihahnya, sama ada dia tu dia baca Fatihah sesuatu, dia kena tambah juga atau tiada. Atau dia tak dia baca lagi, kena baca juga. Maka jika membaca ia makmum akan qada yang diwajib atas masbuk. Maka jika membaca ia masbuk akan qada. Jaga dah kitab tu. Kitab dia pada ke qada? Qada tak bubuh ra masuk. Berapa titik selagi bertupur. Maka jika membaca ia masbuk akan qada yang diwajib atas masbuk. Dia baca qada tu dia baca dah. Dan wajib ia masbuk rokok serta didapatnya masbuk akan ime masbuk didapat takluk situ di dalam rokok. Mana kalau dia dapat dalam dalam rokok dan dapat ia masbuk tamak ninohnya. Dapat tu dengan yakin dapat tamak ninoh, maka didapatnya masbuk ia orang masbuk didapat akan rakaat masbuk. Kalau kita berlaku di atas kau ni berat sikit dah. Kalau kita baca doa iftitah habis sudah kena perhabis Fatihah. Mana kalau kena perhabis Fatihah tu akan naik daripada rakaat tidak. Turun kepada sujud kita tak sujud lagi Fatihah. Kena niat mufarakah lah. Jaga murah kalau berlaku di atas kau ni. Hak kata wajib kena baca qada, kita baca zikir-zikir yang sunat. Ingat tu. Kalau kita nak berlaku di atas kau ni, kita baca qada mana, kita baca zikir, baca Fatihah qada tu. Betul kalau tu bangun daripada rakaat kepada i'tidal. Betul turun sujud. Situ kita kena niat mufarakah. Niat mufarakah. Dan jika mengakak oleh imamnya bagi masbuk akan kepala imam. Mengakak daripada rakaat. Dia akak kepala daripada rakaat. Dan ia masbuk, tamamlah baca masbuk Fatihah. Dia baca Fatihah itu sudah dah. Atau tiada dapatnya masbuk akan dalam rakaat tamak nina. Ini masalah makmum tu tak ada rakaat dengan imam. Serta imam pada rakaat. Tak dapat tamak nina serta imam pada rakaat. Maka lupuklah rakaatnya. Lupuk rakaat. Rakaat imam makmum saat ni lupuk. Maka hendaklah yakni wajiblah ia masbuk datangkan serakaat lagi. Wajib dia kena buat satu rakaat lagi. Datang tu kemudian daripada salat. Kemudian tu takluk pada datang dah. Datang kemudian. Kita demo datang tak tu? Datang kemudian daripada salam imamnya. Dan jika angkat imam akan kepala imam.
Dia akak-akak daripada rokok. Akak pada rokok. Padahal ia masbuk. Ni jaga masalah ni. Belum lagi sempurna. Lagi membaca Fatihah. Dia duk baca Fatihah lagi. Lazimlah, yakni wajiblah ia masbuk niat mufarakah jua. Wajib dia kena niat mufarakah. Tak habis lagi Fatihah dia. Seperti barang hak ni hukum hak kata wajib dia kena niat mufarakah ni, seperti barang, seperti hukum lah yang diiktimakkan, yang berpegang akan barang akan hukum tu oleh Syekh Ibnu Hajar pada Minhajil Qawim. Di dalam kitab Minhajil Qawim balah ning lah. Dia kata kalau makmum tu baca Fatihah tak suk lagi, tu imam turun rokok, wajib dia kena niat mufarakah. Dan sebagaimana yang berpegang pula oleh Syekh oleh Khatib Syurbini. Khatib Syurbini pada kitab Mughni, dalam kitab Mughni lagu tu juga. Dan Ramli pada Nihayah, di dalam kitab Nihayah lagu ni juga hukum dia. Habis. Dan berlaku Syekhul Islam. Barangkali Syekhul Islam di sini kena kepada Zakaria Al-Ansari. Syekhul Islam yakni Zakaria Al-Ansari. Kalau kitab dulu, kitab dia ni payah sekali. Sebut kata kitab Syekhul Islam Zakaria Ansari, ngaku nak baca tak reti. Payah ibarat ya, payah sungguh. Dia otak ligak sikit dia ni. Ibarat dia peling betul payah. Tengok. Dan berlaku Syekhul Islam Zakaria Ansari bahawasanya ia masbuk tiada lazim mufarakah. Ni royak dah kata ikhtilaf ulama. Ada ikhtilaf ulama. Dan boleh mengikut imamnya. Reti tak masalah ni? Masalah ni jangan lupa ni. Masalah ada caranya dengan makmum hak yang duk gaduh dengan baca sunat. Tak baca selalu Fatihah. Dia kata hak tadi dia kata wajib dia kena baca qadah. Qadah dia baca hak sunat tu. Tapi Syekhul Islam dia katanya tak lazim dia mufarakah. Kalau Fatihah dia tak suk lagi pun dan boleh mengikut imamnya turun sujud, ditinggalkan rokoknya. Tinggal rokok, turun sujud selalu. Peragana. Maka mafhum kalam Syekhul Islam, mafhum ni hak yang kita faham daripada kalam Syekhul Islam, makmum itu khiyar, diberi pilih. Khiyar diberi pilih bagi makmum hak yang masbuk, hak tak ada baca Fatihah tadi. Hak tak suk lagi baca Fatihah. Di antara niat mufarakah, satu, boleh dia nak niat mufarakah. Dan antara tinggalkan aturan sembahyang dirinya. Dan ia masbuk hak dok gaduh dengan hak dok baca qadah hak sunat tadi tu, mengikut akan imamnya turun sujud, boleh. Herak, hak tadi kena niat mufarakah saya, tak boleh nak turun sujud. Kalau kita berlaku di atas Syekhul Islam ni, kalau dia tak niat mufarakah, dia boleh turun sujud selalu, tapi rakaat tu tak dapat. Jaga tu. Tak dapat rakaat tu. Dengan sebab dia tak ada rokok, dia luput dah. Tak dapat rakaat. Mana kalau satu imam wisalah, wajib di atas dia kena tambah satu rakaat lagi. Dan telah cenderung iktimak ni berpegang lah. Pegangnya. Ataupun hukum yang menghukum. Ataupun petua yang mempetua oleh iktimak Syekhul Islam. Iktimak Syekhul Islam. Cenderung ni ngerti tak? Cenderung. Ngerti tak? Condong kepada dan telah cenderung iktimak Syekhul Islam oleh Syekh Ibnu Hajar pada dua syarah irsyad. Di dalam dua syarah irsyad tu Syekh Ibnu Hajar pun jadi jalannya Syekh Ibnu Hajar ni nampak nak sejalan dengan Syekhul Islam. Dia katanya bahawasanya adalah dihubung ni diilhaq, diserupakan orang yang ketinggalan dengan uzur, yakni uzur dengan sahabat dia duk masyhur membaca qadah yang sunat tadi. Jangan terlupa masalah tu. Masalah ni dia jaga masalah hak dia baca yang sunat. Dia tu masbuk pada adab gaduh dengan sunat. Betul wajib dia kena mendatangkan qadah sunat. Tengok dia kata dihubungkan orang yang ketinggalan dengan uzur. Dia ketinggalan Fatihah saat ni dengan uzur, dengan sebab dia duk baca hak sunat. Maka diuzurkan ketinggalannya itu hingga 3 rukun yang panjang-panjang. Hak ni sebagaimana hak dalam Syekh Ibnu Hajar hak yang sebut dalam syarah irsyad. 2 syarah bagi irsyad. Berartinya kalau kita berlaku di atas ni, dia ni hukum dia ni nampak nak pergi ikut muafiq. Nampak nak pergi ikut masalah makmum hak muafiq. Jaga dah. Tubik berapa sini? Tubik 3 ni. Tubik 3 kang. Tu 3 ikhtilaf ulama.
Banyak ni kita kadang-kadang akad takbir Allahu Akbar kita masbuk baca doa iftitah. Jaga. Kalau baca doa iftitah tu kita tak nak tak tahap dia. Di dari 3 kau ni. Ni faedah kita ngaji. Dan telah dinakal pada Tuhfah. Dalam kitab Tuhfah daripada kebanyakan ulama. Perak perak. Si duk nyawa panjang kan si. Hasib tu mana si? Hasib? Dia dek si. Hak semua kita dah baca saat ni si. Dia masalahnya makmum masbuk saat ni tu. Dia akad takbir Allahu Akbar. Padahal dia tak ada. Kau dah baca Fatihah. Dalam qiyam imam. Betul dia baca doa iftitah. Allah mengapa Allahu Akbar kabira. Betul wajah tu wajah lillazi fataras samah hingga sub. Duk gaduh dengan tu. Betul? Tu imam tu rokok. Dia tu wajib kena baca. Baca Fatihah qada. Dia baca hak sunat tadi. Betul kalau kita berlaku di atas kaum pertama tadi. Dia katanya. Mana kalau kita wajib baca Fatihah. Baca qada hak kita baca sunat tadi. Qada tu wajib kita kena baca. Mana kalau tu imam tu rokok tu gong. Kita kena baca. Dengan sebab wajib baca kan. Kena baca. Baca Fatihah cisuk. Suk tak suk qada hak kita baca sunat. Qada mana. Tu imam rokok. Tak suruh lagi Fatihah kita. Tak boleh lagi qadah tu. Kita agaknya. Betul tak imam tidak naik. Betul tak imam terus sujud. Dia kata kena niat mufarakah. Kau mula-mula tu si. Kau yang keduanya. Sebagaimana hak Syekhul Islam ni. Dia katanya. Boleh niat mufarakah. Betul boleh turun pergi kepada sujud selalu. Makmum saat ni tu. Tinggal Fatihah tu tinggal. Turun kepada sujud selalu. Betul. Hak yang memberi pahal oleh Syekh dalam syarah irsyad. Bagi Syekh Ibn Hajar ni. Dia katanya. Harus boleh bagi dia tu ketinggalan dengan imam 3 rukun yang panjang-panjang. Perak baca Fatihah dia. Hingga boleh qadah dia baca tadi. Boleh. Jadi tubik 3 masalah di sini, 3 ikhtilaf. Dan telah dinakal pada Tuhfah daripada kebanyakan ulama, orang yang masbuk yang membimbangkan membaca zikir yang sunat itu. Tengok dah. Hak ni di dalam kitab Tuhfah. Dinakal ni dipindahkan. Diambilkan pada Tuhfah daripada kebanyakan ulama. Orang yang masbuk, yang membimbangkan, yang bergaduh membaca zikir yang sunat. Dapat daripada doa iftitah dan qul a'udzu birabbil falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apabila rokok imam bagi makmum yang masbuk tak ni. Orang yang masbuk, dia katakan tiada lazim ia orang yang masbuk bahawa membaca akan qada barang yang lupu. Ni kok ni pula. Tengok. Hak ni hak kebanyakan ulama sebagaimana hak yang dipindahkan pada dalam kitab Tuhfah. Dalam kitab Tuhfahnya lagu ni. Dia kata tak lazim baca qada tu. Betul? Sebab baca yang sunat itu. Sebab tanya katanya tiada lazim ia tiada wajib. Tiada lazim ni tiada wajib lah. Ia orang yang masbuk bahawa membaca akan qada barang yang luput. Sebab luput tu sebab nama ilak pada luput. Sebab tu ilak pada luput lah. Luput tu sebab baca yang sunat itu. Dengan sebab dia duk gaduh dengan sunat tu tak wajib dia tu baca. Betul? Tetapi hendaklah mengikut imamnya pada rokoknya selalu dah. Gitu tak? Masalah ni kalau kita baca doa iftitah tak baca doa iftitah pun tu imam rokok. Kalau kita orang masbuk tu rokok tu berlaku di atas kau ni tu rokok tu dah. Kata kebanyakan ulama, kata kebanyakan ulama, inilah ya kan hak yang dinaka ataupun hukum yang dinaka pada Tuhfah daripada kebanyakan ulama. Hak hukum tu hak kata tak wajib, tak lazim bagi dia tu membaca qada bagi hak sunat tu. Katanya kebanyakan ulama inilah ya kan. Kalau nak kata Syekh Ibn Hajar pun boleh dengan sahabat kitab Tuhfah tu bagi Ibn Hajar. Jaga tu. Kalau kata kebanyakan ulama pun tu lah yang sahabat yang kita nakal pada kitab Tuhfah. Jaga tu lah. Katanya kata kebanyakan ulama inilah gapo hak yang dinakal pada Tuhfah tu, yang dipilih. Hak ni hak yang mukhtar. Hak yang dipilih. Tetapi telah merajihkan dia akan ini kaum
Gerti dah? Ini kau hak kata tak lazim baca qada saat ni tu. Tetapi telah merajihkan dia akan ini kau perhimpunan iaitu satu jemaah ulama mutaakhirin. Perhimpunan ni satu jemaah daripada ulama-ulama mutaakhirin, dia merajih, dia mentarjihkan kau ni. Dia kata tak lazim baca. Tengok. Dan telah memanjangkan mereka itu ulama-ulama mutaakhirin memanjang pada mengambil istidlal baginya bagi ini kau ni. Mengambil istidlal ni berdalil ya bahas panjanglah ulama-ulama mutaakhirin. Habis itu. Dan bahawasanya kalam Syaikh ini menghukumkan dia hingga akhir barang yang ada padanya pada barang adalah kalenya yakni Syekh Ibn Hajar. Kalenya yakni itu tafsir baginya tu. Kalenya yakni kale Syekh Ibn Hajar seperti ia Syekh Ibn Hajar taraddud. Syekh Ibn Hajar ni ia taraddud di antara kata ini gapo? Di antara kata ini yakni tiada lazim baca qada sunnah. Satu. Di antara kata ini yakni tiada lazim baca qada sunnah. Dan antara kalam Syekhul Islam. Syekhul Islam tadi dia kata lagu mana? Syekhul Islam dia kata tiada lazim mufaraqah. Tu jangan terlupa. Dan antara Syekhul Islam yakni tiada lazim dia tu mufaraqah. Hak tu hak Syekhul Islam. Kata ini tu dia kata tiada lazim baca qada sunnah. Satu situ. Dan antara taraddud tu orang panggil berpapah lah. Berpapah di antara kata ini yakni tiada lazim baca qada sunnah dan antara kalam Syekhul Islam iaitu tiada lazim niat mufaraqah. Hanya dia tu mengikut imam turun sujud selalu. Dan antara barang yang terdahulu. Hak yang dulu ke apa? Hak yang dulu wajib mufaraqah. Jaga tu, masalah. Dan antara barang yang terdahulu yakni wajib mufaraqah. Hak dulu dia kata wajib mufaraqah, okey? Wajib mufaraqah. Mana kalau tak imam tu rakaat, tidak turun sujud dia kata wajib, kita tu kena niat mufaraqah. Tu barang yang terdahulu. Daripada Minhajil Qawim. Kitab yang salah tu. Daripada Minhajil Qawim. Minhajil Qawim. Jaga dah Ibn Hajar. Minhajil Qawim bu alif masuk selepas daripada hod Minhajil Qawim. Dan cenderung ia Syekh Ibn Hajar dan cenderung ia Syekh Ibn Hajar kepada barang hak yang terdahulu. Kepadanya yakni kepada barang yang terdahulu. Tapi Syekh Ibn Hajar tu dia duk taraddud di antara tiga kau tu. Tapi hak dia cenderung nampak hak dia nak beratnya kok sebelah balik hak kau yang dulu. Itu pendapat Syekh Ibn Hajar. Hak dia berat dianya berat sebelah balik dulu. Mana? Hak dulu iaitu wajib niat mufaraqah. Wajib niat mufaraqah. Barang yang terdahulu yang wajib niat mufaraqah. Kepadanya tu kembali kepada barang yang terdahulu. Dan cenderung ia Syekh Ibn Hajar kepadanya kepada barang yang terdahulu tu terlebih hampir. Terlebih dekatlah. Terlebih kuat. Intaha. Sunnah. Tatmimu mas'alatin. Ini satu kesempurnaan masalah. Jika syak ia makmum. Habis masalah cepat tak apalah habis sikitlah. Jika syak ia makmum. Adakah orang muafiq? Adakah ia makmum tu orang muafiq? Atau ia makmum tu orang yang orang masbuk. Dia syak. Manakala takbir Allahu Akbar, aku ni muafiq ke masbuk? Muafiq ke masbuk? Dia syak lah kata. Maka berlaku pada tufah bahawasanya lazimlah, yakni wajiblah ia mana? Orang yang syak tadi tu, orang yang syak ihtiyat, wajib dia kena ihtiyat. Gapo cermat? Kena cermat. Manakala wajib dia ihtiyat, maka ia orang yang syak saat itu takhalluf. Gapo takhalluf? Ketinggalan daripada imam. Kena dia tu ketinggalan pada imam kerana mentamamkan baca Fatihah. Ngerti tak? Takhalluf. Ngerti tak? Ketinggalan daripada imam. Dia syak. Aku ni muafiq ke masbuk? Kalau masbuk tu rakaat selalu. Itu masbuk. Mana kalau tampak imam rakaat tu rakaat dah tak wajib baca dah. Hak qadah lagi tu.
Betul dia kena ihtiyat. Kalau dia dok syok tu dia kena ambil berat-berat sebelah balik nak muafiq tu. Faham? Kena ihtiyat dengan sahabat kalau muafiq ke masbuk kena berat sebelah balik muafiq. Mana kalau berat sebelah balik muafiq kena dia tu kena wi takhalluh daripada imam, kena wi ketinggalan daripada imam. Lagu mana? Ketinggalan daripada imam tu kerana mentamamkan menyempurnakan baca Fatihah. Baca Fatihah dengan mana lagu tu? Baca Fatihah. Tak satu rakaat lagi tu baca Fatihah. Dan tiada dapat rakaatnya di rakaat seorang tu kalau tu imam tu turun ketinggalan tu tak dapat. Dan dengan dia telah mempertua tak dapat rakaat dah. Hak ni masalah dia syok. Mana kalau tu imam turun sujud tu tak dapat rakaat dah, luput dah. Ni orang panggil nak ihtiyat pada ibadat, ihtiyati pada ibadat. Dan dengan dia dengan hak kata lazimlah ia ihtiyat. Dan dengan dia dengan kata lazimlah ia ihtiyat tu telah mempertua, bukan mengetahui tu, telah mempertua akan dia akan hak kata lazimlah ia ihtiyat tu oleh Syekhul Islam. Syekhul Islam ni dia tua kat ni juga. Dia tua katanya lazim kita tu kena ihtiyat. Kena ihtiyat. Dan atasnya dan jika kita berlaku atasnya atas petua ini. Atasnya atas petua ini. Atas petua mana? Atas petua Syekhul Islam yang mempetuakan dengan kata mana kalau seorang itu syok adakah ia tu muafiq atau masbuk, lazimlah ia ihtiyat. Hak tu dia kalau kita berlaku di atas tu, jikalau tiada tamamkan Fatihahnya, ni nak dia nak waktu baik hukum dia. Jikalau tiada tamamkan, tiada sempurna Fatihahnya, Fatihah orang ada syok tak ni. Fatihah tak sempurna lagi. Hingga berkehendak imam itu turun kepada sujud. Tengok dah, tu imam nak turun sujud dah. Maka tak kalau itu lazimlah ia makmumnya syok tu. Niat mufarakah. Tu. Gerti tak masalah. Kena dia tu niat mufarakah. Fatihah dia tak sud lagi. Tu imam rakaat tidak dah. Tak darah kita nak rakaat ni imam. Waktu tak imam turun sujud, kita kena niat mufarakah dah. Maka jika tiada di kerjanya, yakni dia tak kerja, tak niat mufarakah. Tak sambung lagi. Maka jika tiada di kerjanya nyonya seorang yang syok tak ni, makmum yang syok tu, seperti yang dimakia itu yang niat mufarakah. Dia tak ada niat mufarakah, batal sembahyangnya, batal. Dengan sebab tu imam tu sujud dah. Dia tu batal semaya. Ini ihtiyat lagu ni, ihtiyat rupa dia. Seperti bandingnya barang yang telah tersebut hak dulu no. Dan yang iktimad Khatib Syarbini dan Syekh Ramli bahawasanya ia makmumnya syok tadilah, bahawasanya ia makmumnya syok seperti orang yang muafiq. Kok ni jadi ikhtilaf banyak ni. Ingat ni masalah ni. Masalah dia ni. Kalau kita syok banyak tu muafiq ke masbuk. Kalau kita dok syok lagu tu dah, kita muafiq ke masbuk, kita ambil sebelah balik muafiq. Ambil sebelah balik muafiq, betul diberi hukumnya hukum orang muafiq. Lagu mana diberi hukum muafiq? Hukum muafiq ni boleh ketinggalan daripada imam berapa? 3 rukun yang panjang-panjang. Hendaklah ia seorang yang syok saat ni tu ataupun makmum yang syok lakukan atas tertib semaya dirinya, buat tertib semaya diri dia tu, dan didapat ia makmum yang syok rakaatnya selama belum lagi lalu imam bagi makmum yang syok terlebih daripada 3 rukun yang panjang-panjang tu. Ingat kalau kita syok aku ni muafiq ke masbuk, kita berlaku di atas kau ni supayanya nak dapat fala jemaah. Nak dapat fala jemaah. Jangan widai tu imam tu masuk rukun yang keempat. Berlaku di atas kau ni dia ada ikhtilaf kan. Kalau orang tanya masalah ni boleh jawab ni. Kalau masalah syok jawab ikhtilaf golongan 2 kaum. Satunya dia kata lagu mana saat ni dia kata wajib di atas kita saat ni tu kena menyempurnakan Fatihah. Tak boleh nak turun imam rakaat selalu menyempurnakan Fatihah. Lepas tu kalau tak sempurna sebelum pada imam tu rakaat tidak tak sempurna lagi, tu imam turun sujud, kena niat mufarakah. Satu. Yang keduanya kita bertua dengan katanya semacam dia kata semacam orang muafiq, boleh ketinggalan daripada imam 3 rukun yang panjang-panjang. Dan dengan dia dengan iktimad khatib tadi, dan dengan dia dengan barang yang mengiktimad oleh Khatib Syarbini tadi, dengan barang yang mengiktimad oleh Khatib Syarbini. Khatib Syarbini dia katakan dia kata orang itu seperti orang muafiq, boleh ketinggalan daripada imam 3 rukun yang panjang-panjang.
Dengan dia hak tu dengan hak tu telah mempetua Syihabur Ramli lagu tu juga. Syihabur Ramli pun petua lagu tu, dan yang zahir kalam Amdad cenderung kepada i'timad khatib juga. Zahir daripada kalam Amdad nama ulama tu cenderung kepada i'timad khatib juga. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa musalliyan wa musallima ala afdalil makhluqati kullama zakarahu zakirun wa kullama ghafala an zikrihil ghafilun wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi tahirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Telah selesailah fakir Daud bin Abdullah Al-Fatani daripada menterjemah risalah ini. Selesai itu pada waktu asar. Pada tu takluk pada selesai selesai pada waktu asar hari Selasa 14 hari bulan Syawal pada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam 1259. 1259. Pada negeri Makkah Al-Musharrafah, syarrafahallahu taala, amin. Betul pakai doa tu pakai madah dulu lah. Pakai dululah. Wallahu alam.